Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, alhamdulillah hari ini kita berada pada muka surat 277 tahun yang ke-8 Hijrah ya. Cerita tahun ke-8 ni ada banyak peristiwa menarik yang berlaku. Kita mukadimahkannya dulu dengan syariah ya. Syariah adalah istilah yang diguna pakai untuk kempen ketenteraan ya, military campaign yang Nabi tidak ketuai. Nabi tak ikut serta dan Nabi tak ketuai. Ya, Nabi ketuai kita panggil ghazwah. Ya, ghazwah. Kalau Nabi tak ikut serta, sariyah. Sin, ra, ya, tak marbuta. Sariyah. Ya, jangan panjangkan sin tu. Kalau sariyah, merujuk pada perempuan yang berjalan malam. Tapi kalau sariyah, ya, kempen ketenteraan tadi. Jadi yang pertama, ya, yang disebut sebagai syariah Ghalib bin Abdullah. Ghalib. Ya. Ghalib maknanya yang biasa lah. Nama dia tu Ghalib, mana nama biasa. Ya. Jadi dia apa kita panggil berlaku pada bulan Safar, dan bulan Safar tidak termasuk bulan Muharram. Maknanya boleh perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar Ghalib bin Abdullah Al-Laisi ya, daripada kabilah Al-Lais untuk menghadapi Bani Al-Mulawih ya. Ini adalah Arab yang tinggal di Al-Qadid ya, ada nota kaki di bawah ya. Al-Qadid ni antara Utsman dengan Qudaid ya. Jadi Al-Qadid ni Utsman dengan Qudaid ya. Qudaid ya, kita dah sebut ya, antara tempat yang dikatakan Nabi telah dibantu oleh satu keluarga ya, yang kita panggil sebagai Ummu Ma'bad dan Abu Ma'bad. Jadi Nabi dan Abu Bakar hijrah daripada Mekah menuju ke Al-Madinah ya, masa tu Yasrib, dan Nabi telah kehabisan bekalan air ya, sebab Nabi bermalam ya, 3 malam di dalam Gua Sur. Jadi dalam perjalanan tu Nabi melihat ada unggun api ya, dan unggun api ni biasalah ya, masyarakat Arab di padang pasir mereka akan buat unggun api untuk membantu sebagai isyarat ya, sebagai tanda untuk membantu orang yang sesat ataupun orang yang perlukan bantuan. Nabi dan Abu Bakar singgah minta bantuan susu, tapi kebetulan ya kambing yang dipelihara oleh Ummu Ma'bad ya kering susunya. Dan kita tahulah ya, Nabi minta supaya dibawakan seekor kambing dara ya, betina, kambing betina tapi dara, dan Nabi bacakan sesuatu ya, bila Nabi pegang kantung susunya keluar susu. Dapat diminum oleh Nabi, oleh Abu Bakar, dan dapat dibekalkan kepada keluarga Ummu Ma'bad. Jadi ada peristiwa tu ya. Kalau Utsman dia kita panggil ya, dia tidak terlalu jauh ya, tidak sampai 2 marhalah ya, lebih kurang 74 km, dan Nabi tak benarkan untuk kita qasar solat di antara Mekah dengan Utsman, sebab Utsman tu tak sampai 80 atau 81 km. Kita dah cerita detail lah ya. Untuk keterangan lanjut boleh rujuk kepada kitab Fiqh Manhaji ya, Fiqh Manhaji yang dikarang oleh Dr. Mustafa Al-Bugha ya, Profesor Dr. Mustafa Al-Bugha, seorang alim kabir ya dalam mazhab Syafi'i di negara Syam atau negeri Syria, dan kebetulan ya diterjemah buku ni oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri bekas Menteri Agama ya, sebab Dr. Zul pernah berguru ya dengan Profesor Dr. Mustafa Al-Bugha masa dia buat master di Syria dulu ya, masa dia buat master. Okey ya, tak apa ceritanya. Jadi ada kaum Arab ya, yang tinggal di Al-Qadid ya, muslimin mara sehingga sampai ya di Qadid. Mereka berjumpa Al-Haris bin Malik Al-Laisi yang lebih dikenali sebagai ya Ibnul Barsa. Dia amat memusuhi Nabi. Muslimin menawannya dan dia berkata, aku tidak datang kecuali untuk memeluk Islam. Dia kata macam tu. Jadi bila ada orang nak masuk Islam, kita kena terimalah. Ya, walaupun mungkin dia ada niat jahat.
Sebab kita sebagai umat Islam, kita berhukum berdasar pada zahir. Ya, dalam hadis yang sahih Nabi sebut, nahnu nahkum bizawahir wallahu yatawallas sarair. Nahnu nahkum, kami berhukum, kita ni berhukum berdasar pada zahir. Kalau orang tu kata dia Muslim, kita kena terima lah. Walaupun mungkin dia bohong. Ya, sebab kita hukum berdasar pada zahir saja. Wallahu yatawallas sarair, sedangkan Allah lah yang mengetahui ya sarair, rahsia di sebalik itu. Ya, mungkin dia mengaku dia Muslim untuk menyelamatkan diri daripada dibunuh mungkin. Ya, seperti mana yang berlaku dalam kes Khalid bin Al-Walid dan Usamah bin Zaid, ya, yang apabila musuh tu nak dikatuk, ya, nak dibunuh, ya, dia bersyahadah, tapi Khalid tetap membunuh juga, ya, dan peristiwa itu dilaporkan oleh tentera yang lain kepada baginda Nabi, dan Nabi tanya Khalid, pasal apa bunuh? Ya, Khalid kata kerana dia bersyahadah, ya, kerana nak menyelamatkan diri dia. Nabi kata, sudahkah kamu belah dadanya dan tengok dia beriman ke tak? Ya, Khalid tak boleh kata apalah. Ya, dan Nabi berlepas diri daripada apa yang Khalid buat. Sebab Nabi pun tak tahu ya macam mana keadaan dia. Mana Nabi serah aja pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kerana apa? Ya, kerana dalam konteks tadi, konteks peperangan. Ya, kalau kita tak ambil tindakan pada orang tu, mungkin dia akan bunuh kita. Ya, tapi dia dah bersyahadah. Jadi ada isu kat situ, ya. Jadi hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui hakikat sebenarnya. Okey, ya, kita balik pada cerita tadi, maknanya Ibnul Barsa, ya, dia datang, dia kata aku tak datang melainkan untuk masuk Islam. Orang Islam menjawab, sekiranya kamu telah memeluk Islam, maka berjaga semalaman dengan kami. Maknanya ajak, ya, dia overnight, ya, tidak akan mendatangkan kemudaratan kepadamu. Maknanya kalau dia dah masuk Islam, ya, jangan bimbanglah, ya, sebab nyawanya dijaga oleh tentera Islam, hartanya pun dijaga, ya, kerana mereka wajib membayar zakat. Kalau dia tak menerima Islam tapi dia mengiktiraf, maksudnya dia duduk sebagai warga negara, ya, dia minta perlindungan. Jadi Islam akan bagi dia perlindungan, tapi dia kena bayar jizyah pula. Jizyah maknanya cukai kepala lah. Jadi dua-dua hal itu tentera Islam akan menjaga keselamatan dia. Kalau tidak, kami akan ikat kamu, ya. Sebab kalau dia masuk Islam tak perlu ikat lah. Tapi kalau dia menipu, ya, kena ikat. Kemudian muslimin meneruskan kemarahan sehingga sampai di kawasan Bani Al-Mulawih, ya, mungkin kawasan yang ada apa kita panggil oasis lah, ya, ada telaga, ya, ada sumber air. Kemudian, ya, di situ mereka mengambil unta dan kambing kepunyaan musuh. Seorang lelaki memberitahu musuh apa yang berlaku dan mereka keluar dengan jumlah yang terlalu ramai. Tetapi Allah menyelamatkan umat Islam dengan menghantar banjir. Ya, ini maknanya banjir yang datang daripada mana? Ya, dah tentulah Allah yang Maha tahulah. Yang menjadi penghalang musuh untuk bertemu dengan muslimin. Muslimin tak ramai. Ya, jumlahnya tak ramai, tetapi musuh, ya, jumlahnya terlalu ramai. Sehingga kita kata on paper memang tak boleh menang lah, ya, tetapi Allah datangkan banjir yang menjadi penghalang antara musuh dengan umat Islam. Dengan itu mereka melihat binatang ternakan mereka diambil tanpa dapat berbuat apa-apa. Mana terpisah binatang ternak tadi dengan pihak musuh, ya, Bani Mulawih, yang dipisahkan oleh banjir tadi, tak tahu besar mana, ya, tak ada gambaran disebut di sini. Okey, itu yang pertama, Syariah Ghalib bin Abdullah sekali lagi, ya. Jadi apabila Ghalib pulang ke Madinah dengan membawa kemenangan, Nabi menghantarnya bersama 200 orang tentera untuk melakukan qisas. Ya, qisas maknanya apa ni, tindakan balas, ya, hukuman kalau bunuh balas. Ya, kalau cedera dicederakan balik, ya, seperti mana yang dibuat oleh pihak musuh ataupun pihak yang satu lagi tadi. Jadi dilakukan qisas, ya, terhadap Bani Murrah di Fadak. Ya, Fadak ni kawasan yang dihuni kebanyakannya oleh orang-orang Yahudi. Ya, sebab Fadak ni dia dekat dengan apa kita panggil, dekat dengan Khaybar. Ya, dan berjaya mengalahkan Syariah Bashir bin Sa'ad yang dihantar oleh Rasulullah. Ya, jadi apa ni, kalah, ya, umat Islam pada masa itu. Jadi mereka mara sehingga bila hampir sampai di kawasan musuh, Ghalib berpidato kepada para tentera mengatakan selepas memuji Allah, ya, ucapan kita macam biasalah, ya, kita puji Allah, kita selawat atas Nabi, ya. Kemudian dia berpesan supaya bertakwa kepada Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Ya, bertakwalah, ittaqullah, ya, la syarikalah. Ya, tidak ada sekutu, tidak ada partner, ya, bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu hendaklah memanfaatkan, mentaatiku
dan jangan melanggar arahanku. Jadi dalam sesuatu ekspedisi, ya, sudah tentu ada ketua dan kita kena patuh. Ya, patuh pada ketua itu selama mana, ya, dia patuh kepada Allah dan Rasul. Kalau ketua itu mengajak kepada perkara maksiat, maka tidak ada patuh lagi. Ya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat kepada seseorang manusia walaupun mak ayah kita, kalau dia mengajak kita, ya, untuk maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh. Ya, jadi macam kita dah pernah sebut dulu, ya, dia masuk Islam, mak bapaknya masih kafir, masih Hindu, masih Buddha. Ya, jadi mak bapaknya sakit dia jaga, itu tanggungjawab dia, dapat pahala. Ya, kemudian bila bapak dia, mak dia sihat, nak pergi gereja ataupun nak pergi kuil, boleh tak tolong hantar? Boleh, hantar boleh. Tapi tak boleh masuk nak buat ritual agama, tak boleh. Ya, setelah selesai dia pun tanya, dia kata dalam pukul berapa nak datang balik? Sejam nanti datang balik. Okey, dia datang. So dia angkat, hantar pergi dan juga ambil balik. Tapi dia tak ikut ritual agama, ya. Tapi at the same time, ya, dia kena dakwahlah kepada mak ayah dia supaya mereka dibukakan hati untuk menerima Islam. Jadi mana Islam bagi kelonggaran sampai peringkat begitu, ya, nak hantar ke gereja pun boleh. Ya, supaya mudah-mudahan dengan sebab kita buat baik kepada mak ayah tu, ya, mak ayah pun terbuka hati untuk menerima Islam. Okey, ya. Kamu kena taat, jangan langgar arahan, sesungguhnya tidak ada guna pandangan yang dimiliki oleh orang yang tidak ditaati. Jadi kalau kita pilih orang sebagai ketua, ya, kita lantik dia sebagai ketua tetapi kita tak taat, nak buat apa? Tak ada manfaat lah, ya. Jadi beliau mempersaudarakan di antara para tentera, lalu berkata, wahai fulan, kamu bersaudara dengan fulan, ya, kamu dengan fulan. Jangan ada yang terpisah dengan saudaranya. Jadi maknanya dia nak apa ni, eratkan lagi, ya, bondage, ya, hubungan antara satu individu tentera dengan individu yang lain. Berhati-hati supaya tidak berlaku salah seorang daripada kamu pulang lalu aku bertanya, di mana saudaramu? Dia menjawab, aku tidak tahu. Jangan sampai begitu. Ya, kita kena ambil maklum, ya. Saudara yang telah dipersaudarakan tadi, maka kena ambil maklum tentang dia. Macam mana dia, keadaan dia cedera ke, terbunuh ke sebagainya. Jangan kata tak tahu pula. Ya, aku tidak tahu, dia kata. Ya, apabila aku bertakbir, kamu semua hendaklah bertakbir. Apabila muslimin mengelilingi musuh, Ghalib bertakbir, maka tenteranya bertakbir dan mereka menghunus pedang. Dengan itu tidak ada seorang musuh pun yang terselamat. Mereka berjaya membawa, ya, balik binatang ternak musuh, ya, sebab memang orang Badui dia, aktiviti dia biasanya berternak lah, ya, sebab ada sumber air, ya, sama ada biri-biri maupun unta lah biasanya. Jadi apa ni, mereka dapat bawa balik, ya, al-an'am, binatang ternakan, dan setiap tentera yang menyertai peperangan tersebut mendapat 10 ekor unta. Boleh bayanglah, ya, berapa banyak, ya. Jadi 10 ekor unta satu orang. Kemudian ada lagi syariah Ka'ab bin Umair, ya, pada bulan Rabi' al-Awwal. Ya, bulan Rabi' al-Awwal adalah bulan ketiga lah selepas daripada Muharram dan Safar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hantar Ka'ab bin Umair al-Ghifari, ya. Ini pun Badui juga, ya. Ini keluarga kepada siapa kita panggil, Abu Zar al-Ghifari, ya, seorang sahabat Nabi yang zuhud, yang masuk Islam awal masa di Mekah, ya, asalnya seorang lanun, ya, tetapi akhirnya dia sanggup, ya, untuk menerima Islam dan sangat zuhud, ya, sangat sederhana kehidupan dia, ya. Jadi apa ni, 15 orang tentera, ya, ke Zatul Atlah yang terletak di negeri Syam. Mereka mendapati perkumpulan yang ramai, maknanya musuh ramai. Muslimin ajak mereka masuk Islam tetapi mereka tak mau. Pertempuran berlaku sedangkan bilangan musuh terlalu ramai, macam tadilah, ya. Kesemua tentera muslimin mati, ya, syahid, kecuali ketua mereka yakni Ka'ab selamat. Beliau berjaya menyelamatkan diri dan melaporkan kepada Nabi, ya, apa yang berlaku. Mendengar berita tersebut, Nabi bersedih dan ingin menghantar tentera untuk menuntut bela atas kematian, ya, para sahabat tadi. Ada 14 orang yang mati, ya, 15 orang tentera. Kalau dia dan 15, mana 16 orang lah, 15 syahid, ya. Jadi Nabi sedihlah bila dengar peristiwa tersebut. Selepas itu baginda mendapat berita yang mengatakan bahawa musuh telah berpindah. Dengan itu Rasulullah membatalkan rancangan, ya. Jadi musuh pun takut Nabi ambil tindakan balik kepada mereka. Peperangan Mu'tah, ya. Jadi peperangan Mu'tah. Jadi peperangan Mu'tah ni, ya, apa ni, di Jordan juga. Mu'tah ni nama tempat lah, ya. Jadi peperangan Mu'tah ni juga dikenal sebagai Ghazwah Mu'tah, ya. Ghazwah macam kita sebut tadi, sepatutnya Nabi ikut serta, ya. Tetapi
ya, ini adalah satu-satunya peperangan yang Nabi tak ikut serta tapi tetap dipanggil sebagai ghazwah. Kerana apa? Ya, kita akan jawab nanti. Jadi pada bulan Jamadil Awal, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan tentera untuk menuntut bela di atas kematian Al-Haris, ya, bin Umar, ya, Al-Azdi. Jadi beliau, ya, adalah apa kita panggil macam duta Nabi lah. Ya, diplomat yang Nabi hantar ke bukan Basra tu, ya, ke Busra. Betul kan? Ya, BUS. Ya, sebab kalau Basrah, ya, Basrah ataupun Basrah itu di Iraq. Ya, ini di utara Syam. Baginda melantik Zaid bin Harisah sebagai ketua, ya. Jadi Nabi lantik apa ni, Maula Rasulullah, ya. Kita dah sebut dalam kelas sebelum ni bagaimana Zaid bin Harisah adalah anak seorang ketua kabilah. Ya, beliau ni Sambadi lah, ya, Badui. Dia tinggal di padang pasir, maknanya bukan di kawasan bandar, dan beliau dicolik, ya, dijual di pasar hamba di Mekah, kemudian telah dibeli oleh anak saudara Khadijah, ya. Jadi anak saudara Khadijah ni Hakim bin Hizam nama dia. Hakim bin Hizam, ya, beliau adalah anak saudara kepada Khadijah, ya. Hizam tu bapa dia tu adik-beradik dengan Khadijah. Khadijah binti Khuwailid, bapa kepada Hakim ni Hizam bin Khuwailid. Hakim bin Hizam ni orang kaya juga, orang meniaga, ya. Sebab keluarga Khadijah ni ramai yang meniaga. Ya, termasuklah anak saudaranya Az-Zubair, ya, Az-Zubair bin Awam, tu anak saudara Khadijah juga. Jadi beliau beli hamba tadi hadiah kepada mak saudara dia Khadijah. Jadi Khadijah tak perlukan Zaid ni, maka bila kahwin dengan Nabi, ya, beliau telah menghadiahi Nabi dengan Zaid tadi, ya. Nabi juga tidak perlukan hamba, Nabi tidak memperhambakan orang. Maka Nabi bebaskan. Ketika dia bebas, dia menjadi maula. Mim, waw, lam, alif. Tapi alif tu berbentuk ya, ya, tapi tidak ada titik. Jadi bunyinya tetap maula, ya, maula. Maknanya hamba sahaya yang telah dibebaskan. Jadi kalau tuan yang membebaskannya, ya, dia jadi apa kita panggil, ya, orang tadi maula kepada orang tu lah. Macam kita kata Bilal bin Rabah, yang membebaskannya adalah Abu Bakar, maka Bilal menjadi maula Abi Bakar. Ya, Zaid bin Harisah dibebaskan oleh Nabi, maka dia jadi maula Rasulullah. Ya, jadi itu dia punya kaedah dia. Jadi kemudian kita tahu, ya, bapa kepada Zaid datang untuk ambil dia, maka dia tak nak balik dengan bapa dia walaupun dia sayang ayah dia, tapi dia lebih rela untuk besar dan tinggal bersama Nabi di Mekah, ya, dan baginda ambil dia sebagai anak angkat. Jadi beliaulah yang telah dilantik, ya, untuk menjadi ketua perang. Dan Nabi pesan, sekiranya Zaid, ya, bin Harisah terbunuh, maka Ja'far bin Abi Talib, ya, Ja'far bin Abi Talib sepupu Nabi yang baru balik, ya, baru balik daripada bumi Eritrea, ya. Sebab ni tahun yang ke-8 ni, maknanya tahun yang ke-7 tu, ya, selepas perang Khaybar, kita dah baca perang Khaybar, barulah Ja'far balik. Itu pun kerana menemani, ya, menemani pengantin baru, ya. Pengantin baru tu adalah siapa namanya, Ummu Habibah, ya, ataupun Ramlah binti Abu Sufyan, ya. Sebab cerita sirah ni tuan-tuan memang kena dapat ikut rentetan, kena ada dia punya time sequence dia, ya. Sebab siapa tadi, Maimunah, ya, Ummu Habibah ataupun Ramlah tadi, beliau Islam awal, hijrah bersama suaminya ke Eritrea, ya. Tetapi suaminya telah murtad, ya, masuk agama Nasrani, dan beliau terfasahlah daripada suami dia, ya, dan suami dia meninggal sebagai seorang Nasrani, dan akhirnya beliau habis iddah, telah dilamar oleh Nabi lah, ya. Dan Najasyi sebagai maharaja, ya, di Eritrea pada masa itu, ataupun kita panggil Abyssinian Empire, ya, Abyssinian Empire. Najasyi telah menyediakan kapal untuk hantar para sahabat pulang ke Madinah, ya. Mereka asal daripada Mekah, tapi nak buat apa pergi Mekah, ya, sebab Mekah belum dibebaskan daripada jahiliah, jadi mereka balik ke Al-Madinah. Jadi Ja'far, ya, bersama isterinya Asma binti Umais, anak-anak dia, ya, dan juga pengantin tadi lah, ya, Ummu Habibah, balik, ya, dibawa oleh Ja'far pulang ke Madinah pada tahun yang ke-7. Ini tahun yang ke-8 awal lagi, ya. Maka ini antara peperangan awal yang disertai oleh Ja'far bin Abi Talib, ya, dan beliau juga akan syahid dalam perang ni.
Jadi Nabi kata kalau Zaid terbunuh maka Ja'far akan menjadi ketua. Sekiranya Ja'far bin Abi Talib terbunuh. Ja'far ni abang pada Sayyidina Ali. Ya, Ja'far bin Abi Talib, beliau anak ketiga daripada Abu Talib. Abu Talib ada 4 kan, anak lelaki. Yang pertama ialah Talib lah. Sebab tu Abu Talib dipanggil Abu Talib, bapa kepada Talib. Maknanya Talib tu adalah anak yang pertama bagi Abu Talib. Ya, Abu Talib tu nama sebenarnya ialah Abdul Manaf. Nama dia Abdul Manaf, macam nama moyang Nabi. Ya, jadi Abdul Manaf tu lebih dikenal sebagai Abu Talib. Jadi Abu Talib anak sulung dia Talib. Sebab tu dia dipanggil bapa kepada Talib. Macam Nabi dipanggil Abul Qasim. Kerana anak sulung lelaki Nabi Al-Qasim. Ya, jadi Abul Qasim adalah Nabi. Abu Talib adalah Abu Talib itulah Abdul Manaf, ya. Bapa kepada Sayyidina Ali. Anak keduanya adalah Uqail. Ya, Talib kita tak tahu cerita dia masuk Islam ke tak. Sebahagian kata tak. Ya, Uqail asalnya lawan Nabi. Dalam perang Badar dia lawan Nabi dan dia kena tangkap. Ya, kemudian nanti bawa masuk Islam Uqail. Ya, nombor 3 Ja'far bin Abi Talib yang popular ni lah. Yang syahid dalam perang Mu'tah ni, ya, di Jordan, dan kuburnya ada di Masjid Mu'tah. Ya, kalau kita pergi ke Mu'tah ni dalam kita kata lebih kurang 2 jam perjalanan lah, ya, ke selatan daripada Amman. 2 jam lebih sikit lah. Satu kawasan padang rumput, ya. Kita boleh ziarah Masjid Mu'tah, dah besar dah masjid ni, ya. Dulu kecil je, ya, sekarang dah besar jadi komplek besar. Jadi ada tempat disemadikan Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Talib, ya, dan juga seorang lagi Abdullah bin Rawahah, ya, dan juga para sahabat yang syahid. Jadi ada ramailah, ya. Jadi medan Mu'tah tu memang terkenal sebagai medan peperangan yang tidak seimbang antara para sahabat yang jumlahnya 3,000 orang. Sahabat Nabi 3,000 ramailah, ya. Tapi lawan dengan musuh 200,000. 3 lawan 200, cuba bayangkan. Ya, tapi orang Islam tak kalah. Ya. Jadi Abdullah bin Rawahah pula jadi ketua. Kalau Zaid syahid, kalau Ja'far pun syahid. Bilangan tentera muslimin 3,000 orang, mereka berlepas dan dihantar oleh Rasulullah. Biasanya Nabi hantar. Apa makna Nabi hantar? Makna Nabi hantar mereka, Nabi iringi mereka sampai ke pintu bandar Madinah. Sebab Madinah ni dia bandar kota. Ya, bandar kota ni maknanya dia fortress. Ya, fortress city lah. Jadi bila dia fortress city, dia dikelilingi oleh fortress, ya, oleh apa kita panggil defensive wall. Ya, macam di Masjid Aqsa lah. Ya, kalau tuan-tuan pergi Jerusalem tu, old city of Jerusalem adalah fortress city. Ya, kalau kita pergi ke negara-negara Balkan macam Dubrovnik, ya, Kotor dan sebagainya, ini semua adalah negara-negara kota kita kata. Dan negara kota ni, ya, dalam kota tu ada istana, ada sekolah, ada hospital, ya, ada penempatan, ya, ada barak tentera dan sebagainya. Jadi dibesarlah, ya, macam kita kata the old city of Jerusalem, ya, ada besar, ada Masjid Aqsa, ada gereja, ada hotel, ada penempatan, ada macam-macam. Ya, orang Yahudi pun ada, orang Islam pun ada, Kristian dan sebagainya. Jadi maknanya nak bagi tahu bahawasanya apabila kita menyebut tentang Fortress City ni, kebanyakan bandar-bandar besar dulu, ya, kebanyakannya duduk di tepi pantai, ya, macam Dubrovnik, Kotor tu tepi pantai. Ya, Melaka sebagai contoh. Melaka juga Fortress City, sebab tu dia panggil Kota Melaka. Ya, kalau roboh Kota Melaka, papan di Jawa hamba dirikan, ya, dalam apa kita panggil Pantun Melayu kan. Jadi Kota Melaka tu adalah Fortress City. Ya, juga apa lagi kita panggil, ya, macam Pasir Salak, ya, Pasir Salak di Perak sama juga, ya, tempat masa zaman JWW Bush dulu, ya. Jadi kemudian kita ada lagi Madinah juga, Kota Madinah Fortress City, Mekah Fortress City, dan kebanyakan bandar-bandar besar dulu, ya, sama ada di Europe, ya, di apa kita panggil, ya, di belah sinilah. Contoh kalau di China, tuan-tuan pergi ke Xi'an, ya, Xi'an bandar Muslim kan, ya. Kita dulu ada Air Asia, ya, direct flight daripada KLIA 2 terus direct ke Xi'an, ya. Daripada Xi'an tu kita pergi ke tempat yang banyak Muslim, ya, di Xinjiang area tu hampir kita kata 45% penduduknya ataupun 50% adalah Muslim lah. Ya, kawasan yang ditindas oleh kerajaan Cina lah. Kita tahu masjid tak boleh buka, ya, ada orang yang dipaksa masuk,
masuk Buddhis, ya, keluar dari Islam kena makan babi, kena minum arak lah, apa macam-macam lah. Ya, tapi dulu kalau zaman kami pergi dulu, ya, Ustaz pergi mungkin tahun 2000, tak ingat 2000, mungkin 2016 kot mungkin. 2015 macam itulah, 2016 kita pergi. Masa tu masih boleh lagi, ya, masjid, tapi dia very strict lah, ya. Macam kita nak pergi Masjid Aqsa juga, kena ada, ya, kita kena lalu metal detector lah, ya, dia sincang area tu, ya. Masjid ada, ya, tapi macam itulah, datang sebelum azan, ya, boleh dalam 10-15 minit, dan lepas pada solat kena keluar, masjid kena tutup, dia tak benarkan, ya. Tapi orang Islam boleh berniaga, ya, ada kedai-kedai Islam, senang nak dapat lah, ya, sebab majoritinya ataupun separuh, ya, daripada masyarakatnya adalah Muslim. Kalau Xi'an tu adalah Fortress City juga besar. Boleh tengok dia punya dinding kota tu, kita masuk tu, ya, kita boleh tengok memang tersergam indah lah, ya. Kalau kita pergi ke Uzbek sama juga, ya, Ichan Kala sebagai contoh. Ichan Kala tu bandar lama, ya, bandar kelahiran Al-Khawarizmi, ya, tokoh matematik kita kata, ya, juga datang daripada Uzbekistan, seperti mana Ibn Sina, Al-Imam Al-Bukhari, Imam At-Tirmizi, Imam Samarqandi, ya. Ini semua tokoh-tokoh hebat daripada Uzbek, dan Uzbek juga adalah sebahagiannya adalah Fortress City juga, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan berjalan, tuan-tuan kena tengoklah tempat-tempat macam ni. Ada Uzbek, ya, ada di Rusia pun ada, ya. Di apa kita panggil, ya, antara negara-negara bekas Soviet lah. Ya, termasuklah Istanbul juga, ya, Fortress City. Dulu pada zaman Byzantine Empire, Constantinople sama juga. Ya, sebab tu sahabat Nabi antaranya kita kata siapa dia, Ayub Al-Ansari, ya, meninggal di luar kota Konstantinopel tu, ya. Dia nak menguasai bersama dengan para sahabat, ya, tapi mereka gagal, ya, untuk menguasai pada masa itu sebab mereka berperang pada musim sejuk, ya. Jadi kalau musim sejuk memang sejuk betul lah, ya, macam kita pergi bulan 1 ni kan, ya, ke Istanbul memang sejuk lah, ya. Memang para sahabat Nabi mereka tidak biasa berperang dalam keadaan sejuk, dan sebahagian daripada mereka syahid, ya, dalam peperangan, matilah, ya, sama ada mati kesejukan ataupun dibunuh oleh musuh, ya. Itu antaranya Abu Ayub Al-Ansari. Sebab tu masjid Abu Ayub Al-Ansari ada di Istanbul, ya, walaupun rumahnya di hadapan Baqi' saja. Rumahnya depan masjid dan tak jauh daripada Baqi', tapi kita cari kubur Abu Ayub Al-Ansari tak ada di Baqi', ya, kerana kuburnya di Istanbul, ya, dan di dekat dengan kuburnya dibuat masjid besar, ya, Masjid Abu Ayub Al-Ansari. Ya, kalau di Turki kita panggil Ayub Sultan. Ya, dipanggil Sultan sebab mulia Abu Ayub ni. Ya, dan Masjid Abu Ayub Al-Ansari adalah antara masjid paling ramai diziarahi oleh manusia. Ya, oleh orang Islam dan bukan Islam. Sebab Masjid Haram Mekah orang Islam saja boleh pergi. Masjid Nabawi, Masjid Quba, ya. Tapi macam Masjid Aqsa non-Muslim pun boleh datang, Yahudi, Kristian. Ya, kalau Masjid Abu Ayub Al-Ansari sama juga. Ya, tapi orang Yahudi tak datang lah. Ya, mungkin sebahagian orang Kristian, sejarawan, para pelajar, ya, dan orang Islam ramailah. Ya, masjidnya besar, tapi oleh kerana terlalu ramai orang, ya, memang kita kena cepatlah, ya. Kita sembahyang pun maknanya, ya, tak boleh nak kita kena berhimpit-himpit, ya, sebab macam tadilah, ya, dan orang keluar masuk, orang akan, ya, mendoakan Abu Ayub Al-Ansari. Kita bayangkan orang yang telah, ya, membenarkan Nabi duduk di rumahnya selama 12 bulan. Ya, dimuliakan oleh Allah walaupun tidak meninggal di kota Madinah, tidak dikebumikan di Baqi', tapi dikebumikan di Istanbul. Ya, dan orang mendoakan dia. Keluar masuk masjid orang mendoakan dia. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Kita doakan kepada dia, ya. Orang buat macam tu, hebatlah. Abu Ayub Al-Ansari memang mulia, tuan-tuan. Ya, Nabi duduk rumah dia menumpang selama 12 bulan. Dia yang jaga makan minum Nabi. Dan beliau yang banyak belajar, ya, daripada ibadah Nabi di rumahnya. Sebab dia tengok Nabi duduk 12 bulan. Ya, Nabi sembahyang pukul berapa rakaat solat malam, duha Nabi pukul berapa, makan apa yang Nabi buat, puasa Nabi bila, semua dia tahu. Ya, kerana Nabi duduk selama 12 bulan di rumahnya. Dan rumahnya betul-betul berhadapan dengan Masjid Nabawi. Ya, hebatlah, ya, Abu Ayub Al-Ansari yang meninggal, ya, pada usia 82 tahun. Ya, masih jadi tentera. Cuba tuan-tuan bayang, umur 82 dah. Kalau kita pencen lama dah, tuan-tuan. Ya, jadi tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan kena pergi ziarah. Sebab ramai orang pergi ke Istanbul, ya, mereka hanya ziarah Hagia Sophia. Mereka ziarah Blue Mosque.
Ya, mereka ziarah itu dan ini, tapi mereka lupa nak menziarahi satu masjid yang penuh sejarah dia. Ya, Masjid Ayub Sultan ataupun Abu Ayub Al-Ansari. Ya, panjang tuan-tuan. Minta maaf ya Ustaz. Bila cerita Abu Ayub ni kita agak terbawa-bawa sikit, carried away sikit tuan-tuan. Ya, pasal bila kita tengok tu Allahu Akbar, kita kata mulianya manusia ni. Ya, bila Allah nak muliakan seorang manusia, Allah boleh buat ya orang bukan Islam pun ziarah dia tuan-tuan. Cuba kita bayangkan. Ya, memang hebatlah ya. Kalau Nabi hebat, para sahabat besar hebat, dia sahabat besar juga, bukan orang Mekah. Ya, orang Madinah tuan-tuan. Ya, jadi banyak orang tidak mengenal Abu Ayub Al-Ansari. Kita dengarlah cerita dia, tapi kita tak tahu cerita detail dia tuan-tuan. Cuba tengok hadis-hadis ya dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, dalam Riyadhus Shalihin, dalam Bulughul Maram ya. Kita tengok nama Abu Ayub disebut. Riwayat yang disebut oleh Abu Ayub. Pengalaman dia bersama Nabi selama 12 bulan di rumah dia tuan-tuan. Ya. Okey, setakat ni ada soalan, silakan tuan-tuan. Jangan biarkan Ustaz bercakap seorang. Ya, ada apa? Datin Lin ada soalan, Haji Asyari. Ya. Perempuan ada apa? Silakan. Ustaz. Tuan-tuan, sebelum Ustaz. Ya. Ustaz, apa beza Maula dengan Maulana? Tambah nun alif belakang Maulana lah. Kalau buang nun alif Maula. Betul ke? Na belakang mana apa? Na belakang mana kami? Na nun alif belakang kan mana kami kan? Allahumma ja'alna kami. Ya Allah jadikan kami. Na di belakang tu kami. Ya, jadi kalau buang kami belakang jadi maula sajalah ya. Maula kita dah tahu tadi hamba sahaya yang dibebaskan. Ya, kalau dia lelaki, kalau dia perempuan maulatun. Ada tak marbutah di belakang. Maula lelaki, maulatun perempuan. Okey, ada lain silakan. Ada apa tuan-tuan? Sebelum kita sambung perang Mu'tah. Tuan-tuan, ada apa? Ya. Prof Raga ada apa Prof Raga? Ya. Haji Megat, ada apa? Lama tak dengar suara. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam betul lah. Ya. Belum ada soalan Ustaz, belum. Okey ya. Boleh dapat ya. Apa ni? Berapa lama tadi Abu Ayub Al-Ansari apa ni? Nabi duduk rumah dia berapa lama Haji Megat? 12 bulan Ustaz. 12 bulan ya. Di mana dia dikebumikan? Di Istanbul. Okey. Orang Turki panggil dia siapa? Apa ni Ansari Ayub Sultan kan? Ayub Sultan. Ayub ya. Ayub Ansari Sultan. Ayub Sultan ataupun Ayub Ansari Sultan. Ansari itu sebab dia duduk di Madinah lah orang di Ansar. Madinah ya. Dia dia diberi keistimewaan ya kerana Nabi pilih rumah dia ya untuk Nabi duduk ya. Okey tuan-tuan ya, perang Mu'tah. Mu'tah berada di mana? Mu'tah duduk di mana apa tadi? Apa perempuan? Mu'tah di mana? Di wilayah mana Mu'tah? Tak ingat. Ya, Mu'tah kat mana tadi? Kita dah sebut dah. Ni yang 3 orang sahabat Nabi syahid dalam peperangan tersebut. Ya, Mu'tah di kalau moden Jordan lah ya. Tapi kalau dulu kita panggil negeri apa tu? Jordan, Palestin. Negeri Syam. Jangan lupa tuan-tuan, negeri Syam. Ya, Jordan, Palestin, Lebanon, Syria. Ada 4. Jordan, Palestin, Lebanon, Syria. 4 tu. Kalau dia daripada Syria pun Syam, Lebanon pun Syam, Palestin pun Syam, Jordan pun Syam. Ya. Cuma ada bandar-bandar besar yang biasa kita kenal lah, yang macam Damaskus kan. Damaskus tu di negeri Syam tapi secara spesifik Syria lah. Kalau Baitul Maqdis negeri Syam juga tapi lebih spesifik di Palestin. Kalau Aman ya macam Mu'tah ni semua di Jordan lah ya. Jadi dia punya apa kita panggil ya, dia punya tentera tadi jumlahnya 3,000 saja. Lawan dengan 200,000 ya. Jadi pesanan Nabi itu berperanglah dengan nama Allah. Perangilah musuh ya dan musuh kamu di negeri Syam. Musuh Allah dan musuh kamu. Ya, aduwallahi wa aduwakum. Ya, aduwukum wa aduwullah ataupun aduwakum wa aduwallah boleh. Kamu akan mendapati di sana padri yang mengasingkan diri di gereja. Jadi ada kaedah lah. Jadi bila kita perang, kita bukan bunuh semua orang. Ya, sebab itu isu peperangan ya bila kita jatuhkan bom sebagai contoh. Bila kita tembak ya dengan peluru apa kita panggil ya yang kesannya besar, ya massive destruction. Jadi macam mana ya? Boleh tak kita tembak orang awam sebagai contoh?
Ya, dah tentulah tak boleh. Ya, jadi Nabi bagi pengecualian, ya, kalau jumpa padri, ya, golongan rahib dipanggil ataupun ruhban. Rahib kalau seorang rahib, ra alif ha ba, rahib. Kalau ramai ruhban, ya. Jadi golongan ruhban ataupun rahib ni, mereka ni tak terlibat dalam perang, ya. Mereka duduk di gereja mereka, di kanisah, ya. Kanisah tu makna gereja. Jadi macam mana, ya? Nabi kata jangan kamu ganggu mereka, tak boleh. Jangan kamu bunuh perempuan, kanak-kanak dan orang-orang tua, ya, yang tidak terlibat dalam perang maksudnya. Kalau perempuan tu tentera, bolehlah. Kalau orang tua tu jadi penasihat, walaupun dia tak turun medan perang, tapi dia jadi penasihat. Dia duduk di barisan belakang contoh, boleh bunuh. Ya, cuma kanak-kanak biasa taklah, ya. Tapi kalau apa ni, apa kita panggil, kalau remaja yang terlibat, ya, ada latihan tentera dan mereka telah dilatih untuk membunuh, tu termasuk tentera juga. Dan begitu juga jangan tebang pokok, ya, dan merobohkan bangunan, tak boleh. Ya, melainkan kalau bangunan itu menjadi tempat tentera musuh contoh. Ya, kem tentera tu bolehlah. Tapi bangunan sekolah tak boleh, ya. Jadi bangunan sekolah, ya, kilang susu, kilang tepung, kilang makanan tak boleh. Ya, itu memang tak dibenarkan. Ini bukan Islam aja-aja. Ya, ini undang-undang antarabangsa pun macam tu juga, ya. Kemudian apa lagi kita kata? Tebang pokok, ya, bukan sekadar tebang pokok, ya, tetapi juga ambil buah-buah atau pokok pun tak boleh juga. Ya, kerana apa? Kerana ada tuan dia. Jadi kita kena minta izin lah. Masalahnya dalam perang, tuan dia dah tak ada. Sebab tu kita tengok balik dalam perang Badar. Ya, dalam perang Badar, Nabi dan para sahabat, ya, berkemah dan mereka apa kita panggil buat markas tentera dekat mana? Dekat dengan kebun korma. Ya, dalam perang Badar tu kebun korma. Pasal apa kebun korma? Apa kelebihan kita berada di kebun korma ni, Datin Lin? Apa kelebihannya kalau kita duduk kat kebun korma? Yang pertama apa? Dia ada sumber air. Lembah air, sumber Ya, air ada lah. sumber air. Ya, ada sumber air. Tapi air tu kalau duduk dekat kebun apa, kebun orang, ya maknanya ada owner dia. Boleh ke kita ambil? Boleh ambil ke? Kebun orang tu ada owner dia, ada nama Kena khusus. minta izin. Kena minta izin ke tak perlu? Air. Air tak karena mengalir sendiri perlu kan lah. Ustaz, bukan dia punya. Sebab air tu walaupun berada di kebun orang tu, kebun tu milik orang tertentu. Ya, pokok-pokok tu milik orang tertentu, buah-buah milik dia. Tapi air tu dianggap sebagai milik umum. Ya, jadi walaupun dia duduk di apa, di kebun orang lain, ya, kita tak perlu minta izin, kita boleh guna saja. Kita minta izin untuk masuk kebun. Tapi untuk ambil air tak perlu minta izin. Cuma adab dia. Tuan-tuan kena tahu beza antara hukum dengan adab. Ya, hukum tu kita kena minta izin. Itu kalau hukum kan, ya. Tapi kalau dia air tak perlu minta izin. Cuma dari segi adab. Kita kata ni apa, encik, saya nak ambil air sikit. Boleh silakan. Dia tak boleh halang. Tapi sebagai adab kita minta izin. Ya, macam kita di Malaysia kita ada konsep wakaf. Wakaf tu kalau di apa di tempat ustaz ni berada di Sungai Buloh ni. Tepi jalan ada orang ada tanah luas. Jadi tepi jalan tu dia buat macam bangsal kecil lah, kanopi lah. Ya, ataupun gazebo. Ada orang boleh berhenti, boleh rehat, dia ada parking. Kemudian dia ada tandasnya, dia ada pipe dan sebagainya, nak sembahyang ke apa boleh. Tak ada masalah, ya. Memang diizinkan. Dia dah wakafkan. Ya, yang itu konsep dia samalah. Kalau air boleh kita guna. Perlu tak kita minta izin daripada tuan punya? Tak perlu. Pasal air tadi. Ya, kalau macam wakaf ni dia dah bagi fasiliti kat situ pun dia dah benarkan, ya. Tapi kalau macam kebun pokok semua tak boleh lah. Tapi air boleh. Masalahnya dalam perang, tuan dia sudah tak ada. Bila tuan dia tak ada, macam mana? Tak perlu minta izin lah. Ambil je lah air tu. Tapi pokok tak boleh tebang. Buah tak boleh ambil. Ya. Melainkan apa yang boleh kita gunakan di kebun tu? Selain daripada air, apa lagi boleh kita gunakan? Kak Liz? Pelepah kurma. Pelepah kurma yang kat mana? Yang kat atas tanah. Yang telah jatuh maksudnya. Ya, yang telah jatuh daripada pohon tu. Kalau di atas pokok tak boleh lagi. Tapi kalau dah jatuh tu boleh. Ya, kerana bila dah jatuh tu maknanya dia tidak bermanfaat pada pokok tu lagi. So kita boleh ambil. Ya, sebab tu dalam perang Badar, para sahabat Nabi yang tak bawa pedang besar, mereka berperang dengan pelepah kurma, tuan-tuan. Ya, itu cerita perang Badar tu. Panjang cerita perang Badar, ya, yang kita telah baca pun. Dalam kitab kita ni pun dah baca, tuan-tuan boleh tengok balik. Siapa yang dah ada buku ni boleh baca.
ataupun baca dalam jilid 2, ya, Sirah Nabawiyah jilid 2 yang kelas Moses kita pagi tadi, ya. Okey, itu cerita undang-undang dalam perang, ya. Ustaz, nak tanya sikit. Kalau kebun tu, dalam kebun tu sumber air, Sumber apa ni, telaga tu dibuat oleh tuan kebun tu. Bukan apa ni, telaga tu asli ke apa kan, dibuat oleh tuan kebun tu. Tuan kebun tu punya lah tak? dia dapat pahala buatlah, maknanya proper lah, sebab sumber air itu Allah punya. Memang Ya. sumber air itu memang dah ada underground water, cuma dia jadikan macam dia buat palung, ya, dia buat kemudahan, ada timber, ada tali dan sebagainya. Itu memang dia dapat pahala lah, tapi still kita tak perlu minta izin. Ya, sebab Oh. air ni memang untuk umum, ya. Water ni for all. Ya, cuma Tak dengan adab dia tadi tu. Kalau dia Macam- ada minta izin lah, ya. Macam yang apa ni, Yahudi dengan Sayyidina Uthman tu. Yahudi tu claim ownership kan. Memang dia punya pun, sebab dia dulu duduk, Osman datang hijrah. Jadi sebab tu Ya. Osman nak beli telaga tu, dia tak benar kan. Cuma dia benarkan Osman untuk beli dia punya, apa kita panggil, dia punya airtime dia, airtime. Airtime. Jadi bila beli airtime tu, maknanya dia take turn lah. Hari Isnin Yahudi, Selasa Osman. Hari Rabu Yahudi, hari Khamis Osman. Jadi akhirnya Osman punya, bila timing dia, airtime dia, maka dia bagi free. Maka Yahudi tak boleh bisnes lah. Ya, dan akhirnya Yahudi tu terpaksa jual ownership of telaga tadi kepada Osman dengan harga yang below market price, of course lah. Ya. Itu cara lah, sebab Yahudi datang dulu. Jadi mereka boleh claim ownership, memang betul lah. Kebun-kebun kurma yang subur, ya, sumber air dan sebagainya. Ya. Jadi mereka meneruskan kemarahan sehingga sampai di Mu'tah. Ya, Mu'tah di Jordan, tempat Al-Haris bin Umair terbunuh, ya. Al-Haris bin Umair, beliau adalah diplomat yang Nabi hantar, ya, dan beliau telah dibunuh. Ya, dibunuh tu di kawasan Byzantine Empire. Negeri Syam ni, semua negeri Syam ni, Jordan, Palestin, Lebanon, Syria, termasuklah juga Egypt, ya, termasuklah kita kata Turki, ya, Bulgaria, negara-negara berjiran ni, ya, neighboring countries ni, semua duduk di bawah Byzantine Empire yang berpusat di Konstantinopel. Konstantinopel tu Istanbul lama lah, ya. Jadi bila Al-Haris bin Umair hantar surat, dia dibunuh, tak, sebab diplomat tak boleh kena bunuh. Ustaz ada bagi contoh, ya, semasa kita memutuskan hubungan diplomatik, ya, dengan Korea Utara, ya, pasal isu pembunuhan tu lah, ya, yang anak saudara pada ya, Kim Jong Il ke apa nama tu, ya. Jadi dibunuh di sini, ya, dan kita memutuskan hubungan diplomatik, ya, dengan Korea Utara. Jadi kita nak tutup kedutaan Korea Utara, kita kena hantar dia punya duta dan kaki tangan dengan selamat lah. Kita kena iringi dia sampai ke airport, hantar dia balik. Ya, kita punya kaki tangan kedutaan di Pyongyang pun kena buat yang sama lah. Ya, walaupun adalah masalah kan, nak keluar apa semua tu. Ada kita panggil ada isu lah. Tapi akhirnya selamatlah semua. Tapi maknanya tetap, walaupun kita memutuskan hubungan diplomatik, tapi kita tetap kena menghormati dia sebagai wakil kerajaan dia. Mereka diplomat, mereka tak boleh dibunuh. Ya, mereka diplomat, mereka ada kita panggil, ya, ada hak, ya, untuk menyampaikan surat, dan mereka tak boleh dibunuh. Ya, sebab itu ketika Rustum, ya, itu cerita nanti perang Al-Qadisiyah, ya, di Iraq nanti, ya. Jadi macam mana bila sahabat Nabi dihantar, dia seorang-seorang dia, ya. Dan bila dia datang dengan kasutnya, dengan kuda masuk dalam kemah, ya, tentera Parsi nak tangkap dia, nak bunuh dia. Tapi Rustam tak bagi, sebab dia adalah wakil daripada Sa'ad bin Abi Waqqas yang merupakan ketua tentera pada masa itu. Jadi maknanya benda-benda ni memang kena dipatuhi. Dan masyarakat dunia ni, sama ada Byzantine Empire ke, European ke, ya, Persian ke, ataupun mana saja, mereka semua patuh pada pada satu undang-undang, bahawasanya diplomat kita tak boleh kacau. Ya, kalau kita tak setujulah. Ya, tapi bila dia bagi surat, kita kena terima. Ya, kita nak buang ke, kita nak patuh ke, tu terserah. Tetapi kita tak boleh kacau. Ya, diplomat tadi tak boleh, wakil kerajaan. Jadi di sana mereka mendapati Rom maksudnya Byzantine Empire. Ya, sebab Rom merujuk kepada Rom Itali asalnya.
Ya, dan Roman people ni maknanya bangsa dia tu Roman, bangsa dia. Tetapi empire dia Byzantine. Empire dia. Dulu kita panggil Roman Empire lah. Tapi Roman Empire dah pecah dua. Ada Roman Empire sebelah barat sana dan ada Roman Empire sebelah timur. Roman Empire sebelah timur, dia berpusat di Konstantinopel. Dan mereka ni dari segi agama adalah Ortodok. Mereka Ortodok. Ya, jadi bila mereka Ortodok, maka mereka punya apa kita panggil mazhab Kristian dia bezalah dengan Rom, sebab Rom kebanyakannya Katolik. Ya, mereka dah ada perbezaan pendapat kat situ ya. Kak Sabariah tolong mute. Ya. Tuan-tuan yang ni masing-masing tolong mute masing-masing punya. Okey, terima kasih. Ya. Di sana mereka mendapati Rom. Rom tu maknanya tentera lah. Ya. Byzantine Empire telah mempersiapkan bala tentera yang besar untuk menyambut mereka. Ya. Ada nota kaki di bawah. Bilangan tentera Rom ialah 100,000. Ya. Tadi Ustaz kata 200 kan. Mereka disertai oleh Bani Lakham. Ya. Kabilah Lakham. Ini Arab. Ya. Kabilah Lakham. Juzam. Ya. Juzam bukan Jazam. Juzam. Ya. Al-Qain. Ya. Buhara dan Bali ni. Seramai 100,000 lagi. Jadi jumlah mereka 200,000. Yang betul-betul soldiers Roman Empire ataupun Byzantine Empire punya soldiers 100,000. Yang 100,000 lagi adalah orang-orang Arab yang menganut agama Nasrani. Jadi mereka bukan Roman people. Ya, tetapi mereka duduk di bawah Byzantine Empire. Tuan-tuan kena bezakan. Ya, jadi bila kita sebut Rom, ya, Rom mana? Ya, adakah dia bangsa ataupun kita panggil empire, ya, macam dalam Quran ada Suratul Rum. Sebenarnya Suratul Rum tu cerita pasal Byzantine Empire, peperangan antara Byzantine Empire dengan Persian Empire ataupun Sassanid Empire yang berpusat di Ctesiphon. Ctesiphon tu ialah Madain, nama tempat dekat Baghdad. Ya, sebab pusat pemerintahan Persian Empire bukan di Parsi. Ya, Parsi itu zaman dulu, tu zaman Cyrus the Great dulu, ya. Itu kita kata ancient Persian. Tapi kalau modern Persian yang zaman kita panggil zaman Nabi, zaman Abu Bakar, Umar, Osman, Ali itu, ya, mereka sudah berada di Madain, ya, nama Arabnya Madain, nama asalnya Ctesiphon. Ya, sampai sekarang kita boleh, ya, tuan-tuan pergi tengok jilid 1 yang kita dah khatam dah tuan-tuan, ya. Ada kita panggil Aiwan Kisra, ada Istana Putih. Ya, Istana Putih itu yang lengkungan tu, yang raja-raja Parsi semua duduk kat situ, ya. Ada lagi kesan sampai sekarang kita boleh tengok, ya. Dan itu adalah bandar kita panggil capital city of Persian Empire. Duduk di Iraq bukan di Iran, tuan-tuan, ya. Jadi ada pembetulan lah. Biasa untuk sebut Persian Empire ni duduk di Iran memang asalnya, ya, di kita panggil di nama bandar-bandarnya, ya, macam Isfahan, ya, di Siraj, ya, beberapa tempat bandar-bandar besar lah, ya. Kalau Tehran ni baru, ya, bandar-bandar lama. Jadi dia punya dia punya pusat pemerintahan tu. Jadi bila Suratul Rum dalam Quran tu banyak cerita tentang Byzantine Empire, ya. Bukan cerita pasal orang Rom tu sendiri. Sebab bila kita sebut Byzantine Empire dia lagi besar. Ya, termasuklah orang Egyptian bukan Roman. Egyptian adalah Egyptian. Tapi mereka di bawah Byzantine Empire. Ya, dan orang-orang Arab tadi, ya. Mereka ni Arabs, ya. Tetapi dari segi pemerintahan mereka tunduk di bawah Byzantine Empire. Maknanya mereka ni beragama Nasrani. Jadi kalau orang tanya kita ada tak Arab agama Nasrani? Ramai, ya. Ya, ramailah. Sama ada di Iraq pun ada. Tapi mereka ni Ortodok. Ya, di Jordan sebagai contoh, ya. Di Syria, ya, termasuklah di Ukraine, di Russia, ya, mereka ni Ortodok juga. Di Greece sebagai contoh, ya. Dipanggil Greek Ortodok, Egyptian Ortodok, Russian Ortodok, ya, ada Syrian Ortodok. Jadi mereka ni agamanya Ortodok. Ortodok ni dia lebih dekat dengan Islam. Ya, kerana mereka mempunyai kefahaman akidah bahawasanya Tuhan itu esa dan Nabi Isa itu adalah messenger of God. Ya, bukannya son of God. Ya, jadi kalau macam itulah pandangan dia, mereka lebih akrab, lebih dekat dengan Islam dan lebih mudah untuk kita tarik mereka menerima Islam. Ya, sebab itu kalau di Egypt zaman Dr. Said Mursi menjadi presiden, ya, dalam parti dia tu, ya, ada orang non-Muslim juga, yang mereka ni adalah Ortodok Kristian. Mereka bercakap Arab, ya, mereka punya kepahaman agama tu bagus, ya, dan mereka orang yang ada integriti, kita kata, ya. Jadi boleh
boleh kerjasama lah, biasa je tuan-tuan, ya, benda-benda macam ni. Zaman Nabi pun, ya, Nabi juga mengguna pakai Abdullah bin Uraikid, ya, orang Arab yang belum memeluk Islam untuk menjadi penunjuk jalan Nabi dah ketika hijrah. Ya, Omar juga, ya, mengambil penasihat sebahagiannya daripada kalangan orang-orang Yahudi Bani Israel. Jadi kalau kita nak kupas panjanglah tuan-tuan, ya, itu kita akan dapat nanti dalam Nia punya kuliah lah, ya, kuliah Khulafa' Rasyidin. Itu lebih detail nanti kita akan dapat di sana. Okey, ya. Jadi Rom, ya, tenteranya cukup ramai, 200,000, 100,000 di kalangan Byzantine Empire punya soldiers. Yang lain tu adalah orang Arab, ya, 100,000 lagi. Turut menyertai tentera Rom ialah orang-orang Arab yang menganut agama Nasrani, Nasrani Ortodok, ya, tambah. Muslimin berbincang apakah tindakan yang perlu mereka lakukan, adakah mereka perlu meminta bantuan tambahan. Pasal bila tengok musuh 200,000, ya, orang Islam 3,000 aja. Ya, nak hubungi Saidina Rasulullah tak, ya, nak minta bantuan. Abdullah bin Rawahah berkata, wahai muslimin, ya, wallahi sesungguhnya apa yang engkau tidak sukai itulah yang menjadi tujuan kita keluar. Apa tujuan kita keluar? Nak syahid. Ya, tujuan kita keluar. Kamu keluar untuk mencari mati syahid. Kita memerangi musuh bukan kerana bilangan kita yang ramai atau kerana kekuatan kita. Kita tidak memerangi mereka kecuali kerana mempertahankan agama ini. Agama yang dengannya Allah memuliakan kita. Ya, sesungguhnya di hadapan kita salah satu daripada dua kebaikan. Ada dua benda yang kita akan dapat. Ya, kalau tidak dapat, tak boleh dapat dua-dua, salah satu kita akan dapat. Ya, sama ada kemenangan tu maknanya dapat harta rampasan perang, ghanimah, ataupun mati syahid. Orang ramai menjawab, wallahi, ya, Ibnu Rawahah, mana Abdullah bin Rawahah berkata benar. Jangan lupa Abdullah bin Rawahah ni adalah penyair dan pemidato. Ya, jadi bila bercakap tu maknanya dia wakil kepada Zaid dan juga Ja'far. Walaupun Zaid dan Ja'far pun boleh berpidato, tapi Abdullah bin Rawahah lagi terkenal. Dia penyair Nabi dalam perang, beliau, ya, yang telah bersyair dalam perang dalam peperangan yang Nabi hadapi, terutamanya ketika berhadapan dengan Quraisy, sebab Quraisy ni penyair. Jadi Nabi pun ada penyair tak? Ada, ya. Hasan bin Sabit, ya, antaranya antaranya Ka'ab bin Malik, ya, dan juga antaranya ialah Abdullah bin Rawahah yang ada dalam perang Mu'tah ni. Orang Islam mara untuk mengharungi medan pertempuran. Mereka menghadapi bilangan tentera musuh yang berkali-kali ganda ramainya. Zaid bin Harisah berperang habis-habisan sehingga gugur sebagai syahid, ya, maka panji-panji Islam diambil oleh Ja'far sambil mengalunkan syair, ya. Ja'far kata, aduhai syurga yang kian menghampiri. Maknanya dah dekat dah syurga ni. Ya, sebab ni peluang untuk mati syahid. Ya, ia indah dan minumannya menyamankan. Ya, minuman syurga pastilah. Ya, azab untuk orang Rom kian menghampiri, mereka kafir dan nasabnya jauh. Ya, nasab kemuliaan maksudnya. Keturunannya jauh daripada kita. Aku mesti berputih tulang untuk menentangnya. Ya, jadi maknanya by hook or by crook, kena menentang, kena lawan, dan boleh dapat salah satu daripada dua kebaikan. Sama ada mati syahid, syurga, ataupun dapat harta rampasan perang. Ja'far terus menerus berperang sehingga syahid. Selepas itu, ya, dipegang pula, ya, panji-panji oleh Abdullah bin Rawahah. Beliau mara kemudian teragak-agak lalu berkata kepada dirinya, ya, aku bersumpah, maralah wahai diriku, sama ada engkau suka ataupun dipaksa. Ya, tau'an wa qarhan. Ya, maknanya secara ta'atan, ya, tau'an secara patuh ataupun secara dipaksa. Sebab dalam hidup ni memang kadang-kadang kita kena push ourselves lah tuan-tuan. Ya, memanglah nak duha, nak tahajud, ya, nak puasa, nak apa, memang dia memerlukan ketahanan lah, ya, dan kekuatan kita untuk bangun, ya, untuk rajin lah, ya, tak ada pilihan. Tau'an wa qarhan, ya. Sekiranya orang ramai riuh rendah dan berteriak, kenapa aku melihat kamu membenci syurga? Ya, pasal apa kita nak komen panjang? Ya, sedangkan syurga berada di hadapan kita. Ya, sedangkan itulah yang selama ni kita tunggu-tunggu, mati syahid. Bukankah, ya, kamu hanya berasal daripada setitik air mani? Betul lah. Ya, afara'aitum ma tumnun, ya, dalam surah ya, dalam surah kita panggil, ya, surah Al-Waqi'ah. Afara'aitum ma tumnun. Apakah, ya, kamu tidak melihat kepada air mani yang kamu pancarkan, orang lelaki lah. Ya, aantum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Adakah kamu yang cipta air mani itu ataupun kami Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan? Ya, itu pertanyaan Allah kepada kita. Bila Allah tanya, bukan mana Allah tak tahu, Allah Maha tahu. Tapi nak suruh kita mikir.
Ya, sebab tu ya subjek apa pun tuan-tuan kita kena fikir sikit dan kita tak boleh faham secara literal. Macam tadi Ustaz sebut dalam kelas ya, bila Nabi offer kepada Ummu Salamah yang ada 4 orang anak, ada baby kecil ya, baru lahir ya, baru habis iddah dia. Jadi Nabi tanya ya, dan dia menolak pelawaan Nabi untuk dijadikan isteri. Ya, maka apa yang berlaku ya? Dia kata apa ni, aku tak nak memberatkan Nabi ni. Aku ni dah lah cemburu kuat. Ya, takut jadi dosa pula. Dan kemudian aku bimbang takut ya, anak aku akan memberatkan urusan Nabi. Nabi ya dengan anak-anak tiri yang lain pun dah ramai dah ya, anak Nabi ya, dan juga para sahabat Nabi nak kena ambil maklum ya perkembangan mereka. Tapi Nabi kata cemburu tu aku akan doa pada Allah supaya dikurangi ya, hilang tak boleh, kurangi boleh ya. Kemudian yang kedua, anakmu adalah anakku juga. Anakku juga tu apa? Anakku juga tu maknanya isteri-isteri aku yang lain boleh tolong jaga, jangan bimbanglah. Kan ada Aisyah ya, ada Saudah ya, ada Hafsah binti Umar ya, ada yang lain-lain lagi, ada ramai lagi, ada Ummu Habibah ya, ada apa lagi ya kita kata ya pada masa tu. Ada Zainab ya. Jadi mereka lah yang boleh membantu ya untuk sama-sama menjaga Ummu Salamah punya anak. Sebab tu Ummu Salamah ada dalam perang Bani Mustalik ya, beliau juga terlibat dalam umrah Nabi ya pada tahun yang ke-6 yang terhalang tu ya. Jadi pada tahun yang ke-6 tu kalau anak dia lahir pada tahun yang ke-4, maknanya ya anak dia tu baru 2 tahun. Ya, tak ada pula dengar cerita dia bawa anak dia pergi ke umrah tu. Jadi dah tentulah isteri Nabi yang lain lah yang jaga. Ya, cuma dalam peristiwa haji yang berlaku pada tahun yang ke-10, ya, maknanya anak Ummu Salamah tu sudah, sebab dia lahir tahun yang ke-4, mana budak tu dah umur 6 tahun. So menasabahlah. Ya, budak umur 6 tahun, maknanya tidaklah baby lagi, ya. Kanak-kanak okeylah. Lagi-lagi pula ya dah umur 6 tahun dah umur 6 tahun dah, bukan tak perlu nak didukung, tak perlu nak dikelek lagi kita kata, ya. Jadi kalau kita tengok dari segi apa kita panggil ya, dari segi kelebihan Nabi tadilah ada isteri-isteri lain ya, dan semua isteri Nabi tidak melahirkan anak Nabi, melainkan Khadijah saja ya, dan kita panggil hamba sahaya Nabi, yakni Maria Al-Qibtiyah yang berasal daripada Egypt juga. Okey tuan-tuan ya, apa yang berlaku ya, barisan musuh ya berperang bermati-matian sehingga gugur sebagai syahid 3 sahabat tadi. Dengan itu sebahagian tentera muslimin ingin berundur. Ketika itu Uqbah bin Amir ya, Uqbah bin Amir berkata, wahai kaumku, dibunuh ketika berhadapan dengan musuh adalah lebih baik daripada dibunuh ketika membelakangi musuh ya. Sebab tu kalau dalam peperangan ya, kita tengok di mana sahabat tu dibunuh. Kalau dia dibunuh daripada mana pisau atau lembing duduk di belakang dia, maknanya dia sedang melarikan diri. Tapi kalau dibunuh di hadapan, dia sedang mara berhadapan dengan musuh. Ya, Saidina Umar dibunuh ya ketika lembing ataupun tombak berada di dadanya, maknanya di depan bukan di belakang. Ya, sebab tu kalau ada yang ditemui dalam keadaan senjata berada di belakang dia, menunjukkan dia sedang lari daripada medan perang. Jadi mereka tidak dianggap sebagai syahid. Ya, dikebumikan secara terpisah. Ya, jadi sebab itu dalam perang Uhud ya ada lebih daripada 70 ya sahabat Nabi ni ya yang terkorban, tetapi hanya 70 yang diiktiraf sebagai mati syahid. Jadi maknanya yang lain tu dikebumikan di Baqi' lah ataupun di tempat lain. Ya, tidak dikebumikan di kaki Bukit Uhud. Jadi ada selection lagi Nabi buat. Ya, kerana tengok mereka mati tu dalam keadaan macam mana. Adakah mereka telah ambil harta rampasan perang sebelum dibahagi-bahagikan? Itu satu lagi tuan-tuan. Jadi tidak melayakkan mereka untuk menjadi syahid. Ya, jadi bukan mudah-mudah mati dalam perang aja syahid, belum tentu lagi. Jadi maknanya dia memberikan motivasi supaya jangan bimbanglah. Ya, mati berhadapan dengan musuh itu jauh lebih mulia. Ya, maka mereka membatalkan rancangan untuk berundur dan sepakat untuk lantik orang yang cerdik dan berani, yakni Khalid bin Al-Walid. Jadi Khalid bin Al-Walid dia baru masuk Islam. Ya, tetapi dia terkenal dengan kita panggil ya sebagai military strategist. Ya, jangan lupa Khalid bin Al-Walid datang daripada keluarga Khalid ni ya yang terkenal dengan kehebatan mereka. Ya, lupa dah ya. Siapa ingat boleh bagi tahu. Ya, dia punya keluarganya semua adalah military leaders. Ya, termasuklah Abu Jahal daripada family yang sama. Abu Jahal ya. Kemudian Nabi punya
suami kepada Ummu Salamah, Abu Salamah. Ya, Bani Makhzum, terima kasih. Ya. Jadi Bani Makhzum ni memang terkenal sebagai military leaders. Bapa kepada Khalid, ya, Al-Walid bin Al-Mughirah juga military leaders. Jadi memang ya, Bani Makhzum memang terkenal dengan kehebatan mereka sebagai kepimpinan tentera, military leaders lah. Ya, Khalid termasuk. Ya, sebab Khalid dengan Abu Jahal tu dia sepupu. Kerana bapa Khalid, Al-Walid bin Al-Mughirah, dan bapa kepada Abu Jahal, yakni Hisham bin Al-Mughirah, adik-beradik. Ya, dan mereka juga ya adalah sepupu kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah pun ya adalah sepupu kepada Khalid dan sepupu juga kepada Abu Jahal. Ya, jadi maknanya dari segi apa kita panggil? Dari segi hubungan tu, sebab mereka ni Quraisy belaka. Cuma daripada kabilah yang berbeza tu jelah, ya. Jadi Khalid telah menggunakan ya kehebatan dia lah, kemahiran dia dalam strategi peperangan, berjaya menyelamatkan tentera Islam daripada dihancurkan oleh musuh. Ini kerana tidak ada yang boleh dilakukan oleh tentera seramai 3,000 ketika berhadapan dengan musuh yang berjumlah 150,000 orang ataupun 200,000 lah, ya, yang lebih tepat 200,000. Apabila beliau mengambil alih panji-panji peperangan tadi. Ada soalan setakat ni apa-apa tuan-tuan? Kalau nak tanya. Ada apa soalan? Haji Megat ada apa? Tak ada Ustaz, tak ada. Ya. Shirin ada apa nak tambah? Silakan. Kak Liz. Ya. Pro Raga diam aja ya. Kak Shima silakan. Kalau ada apa-apa. Tuan-tuan ya, sebab sejarah tuan-tuan kena tanya tuan-tuan. Ya, macam fiqh juga kena tanya ya. Tapi fiqh ni orang suka tanya pasal dia melibatkan diri kita ya. Sirah ni kita rasa macam tak terlibat. Ya, tak boleh tuan-tuan ya. Dia sama juga. Sebab bila tuan-tuan bertanya ya, yang pertama tuan-tuan jadi kreatif. Tuan-tuan fikir ya. Sebab nak bertanya tu kita kena mikir. Ya, tapi kalau kita malas nak mikir memang macam tu je lah. Kita dengar. Masalah bila kita dengar, takut dia tak lekat. Terutamanya kalau tuan-tuan tak menyalin. Ya, tak ada buku pula. Itu satu hal lagi. Ya, Ustaz tak yakin semua tuan-tuan yang 30 orang ni ada buku. Ya, kalau Ustaz boleh tahu je, yang tak ada buku berapa orang? Daripada 30 ni, ya, ada yang tak ada buku berapa orang? Ya, tak payah tanya soalan, bagi tahu je, tak ada buku kata. Saya tak ada buku, Ustaz. Tak ada. Ya, tak ada buku. Saya pun tak ada. Apa dia punya action plan dia? Tunggu je sampai buku jatuh daripada langit ke macam mana? Macam mana nak beli Ustaz? Tak tahu. Shopee ada, Assalamualaikum, Shopee. Shopee ada. Saya dari Sarawak ni. Tak apa, Shopee saja beli. Ya. Boleh beli kat Shopee ya? Okey, Boleh. insya-Allah. Ya. Kalau ada gambar muka depan buku. Gambar muka depan nanti. Bagilah. Sebab ni bukan kelas yang pertama tuan-tuan ya, dah berbulan-bulan ya, bertahun dah kelas ni. Ya, cuba nanti Sister Shima tolong share. Ya, Ustaz pun dah tunjuk tadi ya. Sekadar nak bagi tahu je lah. Tuan-tuan tulis aja Nurul Yakin ya. Zaman ni senang je tuan-tuan. Tuan-tuan pergi Google, type aja. Ya, Google Image lagi senang. Google klik image. Type aja Nurul Yakin. Nurul Yakin. Ya, N-U-R-U-L Nurul Y-A-Q-I-N Nurul Yakin. Sirah tulis. Sirah Nurul Yakin, keluarlah gambar dia. Tuan-tuan kontak lah nombor dan belilah tuan-tuan. Ya, sebab kalau tak ada buku macam mana? Tuan-tuan lost. Sayang tuan-tuan, ada banyak maklumat yang Ustaz dah share dengan tuan-tuan. Ya, sirah tak boleh dengar je tuan-tuan. Ya, tapi kalau tuan-tuan dengar rakaman boleh tahan. Tapi berapa ramai daripada tuan-tuan dengar rakaman Ustaz tak yakin. Ya, tapi jangan MP dia jalankan tanggungjawab dia lah ya. Dia akan rakam, dia akan buat semua betul ya. Tapi berapa ramai ya yang ya. Sister Norsyah daripada Sarawak ni baru join ke ataupun dah lama? Norsyah Nordin, Ustaz tak kenal ya. Dah lama join ke ataupun baru? Orang baru. Kan senang jawab orang baru ya. Mana tahu macam mana boleh join ni? Tak tahu, boleh tak tahu. Nama saya ada dalam WhatsApp Ustaz ni. Al-Quran ni kan. Jadi adik saya kata hari ni ada sirah. Tu saya on dah, saya masuk. Quranik tu dah lama join. Tak ada, saya pun baru tak join this ni. Melalui orang lain. Tak join.
Kena join lah ya. Bila join tu dapatlah Nak maklumat. join nanti insyaAllah. Tapi belilah buku ya, beli buku. Nak beli buku. Seronok juga dengan sirah ni. Dia bukan seronok, Interesting. dia wajib. Wajib. Yelah, wajib dengan seronok kan bagus tu. Betul. Combination. Ya. Jadi dia apa? Sebab ada orang ingat sirah ni dia sunat je belajar, bukan sunat tuan-tuan, dia wajib. Macam mana Wajib, ya. tuan-tuan nak tahu? Macam mana tuan-tuan nak tahu saya, hukum? Ustaz. Ya. Maaf ya, Ustaz. Masalah silakan. saya ni, saya beli buku. Masalah saya ni, pasal saya malas nak baca. Itu je. Malah nak baca datang kelas lah dengar ya. Dalam kelas ni kan ustaz yang tolong baca. Bukan perempuan Macam baca mana? pun ya. Ustaz yang tolong baca ya. Perempuan tengok aja. Tambah maklumat ya macam tu. Jadi tak ada apa kita panggil ya, tak ada pilihan lah. Memang belajar memang macam tu lah ya. Memanglah, Kita ya. baca sendiri ataupun kita datang kelas. Macam tu. Macam sekarang lagi senang kan. Ya, betul. Sister Nosia tak perlu datang ke Semenanjung nak dengar kelas kan. Boleh Ya. datang. Jauh-jauh pun boleh. Ya. Betul, Ustaz. Di mana tu? Sarawak kat mana tu? Kampung Gersik dekat tepi sungai tu. Oh, di tepi sungai. Ya, lagi sedap lah buka tingkap dapat angin sungai kan. Ya. Jauh sikit lah, taklah nampak sangat. Okey. Kat Kek Lapis tu. Oh, Yang ya. popular Kek Lapis kat situ lah. Betul. Ya. Okey, terima kasih. Welcome. Ya, most welcome datang kelas. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Okey ya, jadi kita sambung lagi ya. Khalid tadi. Khalid ni memang terkenal lah ya pasal dia military leaders. Family dia memang semua military leaders. Jadi bila macam tu keadaannya, dia pula baru masuk Islam, tapi sahabat tidak melihat kepada dia tu mu'allaf. Dia mu'allaf. Mu'allaf tu dari segi agamanya, tetapi dari segi kemahiran berperang itu dia memang all timers ya. Jadi okeylah. Jadi bagilah dia. Jadi bila bagi dia, maka dia dapat ambil alih tadi, ketua tadi, dan alhamdulillah ya dia berjaya menjadi apa kita panggil ya. Dia berjaya membendung kemarahan tentera musuh tu. Jadi maksudnya tidaklah sampai ke peringkat orang Islam tu lebih ramai yang meninggal dunia, tak. Ya, jadi maknanya tu satu benda yang sangat baguslah. Ya, menunjukkan bahawasanya walaupun Nabi tak pernah lantik dia. Nabi tak pernah lantik. Pasal Nabi hanya lantik 3 je tadi. Ya. Tetapi macam tadilah ya, dia berjaya dia menerima pelantikan tadi dan akhirnya berjaya mengawal keadaan. Esoknya beliau mengubah kedudukan. Okey, tengok apa dia buat. Ya, dia ubah kedudukan tentera, menukar kedudukan tentera, ya, barisan hadapan dengan tentera barisan belakang. Ya, jadi depan dengan belakang. Depan undur, yang belakang pergi. Ya, jadi sebab kita kena ingat mereka berperang menggunakan kuda. Ya, dan unta, ya. Jadi apa yang berlaku? Jadi nampak macam ada tentera bantuan datang. Ya, jadi dia buat ya, kita tengok macam orang buat marching lah. Marching band ke ya, kalau dia buat marching parade ke apa kan ya, kita tengok macam mana ya, nampak macam ada ya bantuan ya daripada pihak Madinah, sedangkan tak ada bantuan datang pun sebab jaraknya tu jauh. Tuan-tuan kena ingat, Mekah pergi Madinah je 8 hari perjalanan. Mekah Madinah 8 hari ya. Mekah tu pergi ke Baitul Maqdis ya, Mekah pergi Baitul Maqdis 1250 km tuan-tuan. 1250 km. Mekah pergi Baitul Maqdis. Maknanya tempat Nabi Isra' dan Mi'raj. Ya, 1250 km kalau naik unta, perjalanan pergi aja sebulan. Ya, ustaz bagi semua maklumat ni supaya tuan-tuan boleh fikir. Ya, sebab kita tak boleh kata jauh perjalanan. Jauh tu berapa jauh orang nak tahu. Ya, tuan-tuan kena bagi numbers lah. Ya, numbers dia apa tuan-tuan? Ya, numbers dia ialah 1250 km. 1250 km dengan unta, perjalanan tu sebulan pergi saja. Sebulan lagi balik, ya. Dah 2 bulan. Jadi maknanya 2 bulan perjalanan. Ya, 2 bulan perjalanan tu tiba-tiba Nabi pergi selepas Isyak, Nabi balik sebelum subuh untuk Isra' Mi'raj. Ya, sebab tu orang tak percaya Nabi. Mana ada orang percaya tuan-tuan? Sebab tu orang kutuk Nabi, orang ketawakan Nabi. Ya. Maknanya Nabi punya perjalanan tu adalah dengan bantuan Allah, dengan burak. Ya. Tapi pasal apa Nabi tak cerita burak? Kalau Nabi cerita burak kan senang. Aku pergi dengan burak. Ya, pergi selepas Isyak, balik sebelum subuh. Ya, kan senang kan? Sebab orang duk ingat Nabi pergi itu dengan unta. Pasal apa Nabi tak cerita Nabi pergi dengan burak, tuan-tuan?
Patutnya cerita je lah pergi dengan Buraq. Kan senang. Ya, apa jadi kalau Nabi cerita dengan Buraq, Kak Suharti? Dia, tak sebab Rasulullah SAW nak orang percaya kepada dia lah dulu kan. Nak cakap yang macam fantasi sangat sebab Buraq tu pun tak boleh terbang kan Ustaz kan? Boleh terbang. Buraq tu terbang. Tak, maksudnya Buraq tu terbang. Jadi Nabi tak nak macam cerita fantasi lah kan. Dia cerita yang dia dah pergi yang macam tu. Dia pendapat saya lah. Dia tak nak cerita fantasi. Ada satu benda yang Kak Suharti kena faham. Ya. Pasal bila kita bercakap, kita kena tengok audience. Ya. Dalam ilmu pidato, ya, dalam ilmu public speaking, kita kena tengok audience kita kan. Tuan-tuan pun belajar kan. Lebih pada ustaz lagi tuan-tuan ada belajar. Bila kita tengok audience Nabi di Mekah ialah orang Quraisy. Orang Quraisy di Mekah adalah penyembah berhala. Mereka tak pernah cerita. Mereka tak ada kitab dan mereka tak pernah dengar Buraq. Ya. Tuan-tuan tahu tak? Pasal apa cerita Isra' dan Mi'raj? Orang Yahudi tak pernah bantah. Pasal orang Yahudi sudah tahu Buraq tu ada. Ya, sebab orang Yahudi dia dapat kitab. Dia tahu cerita Nabi Ibrahim, dia tahu cerita Nabi Sulaiman, ya. Sebab itu orang Yahudi tidak bantah ketika bila mereka dengar Nabi bagi tahu ada Isra' Mi'raj. Pasal Nabi naik Buraq, dia tak ada no question ask. Ya, tuan-tuan kena tengok dia punya apa kita panggil, ya. Dia punya apa istilah dia? Dia punya audience dia. Sebab itu audience Mekah dengan audience Madinah beza. Sebab itu ayat Quran cuba tengok. Ayat Quran yang turun di Mekah dan ayat Quran yang turun selepas hijrah dia beza. Pasal audience dia, ya. Dia punya thinking ability-nya beza. Orang Mekah tak boleh. Dia tak pernah ada kitab. Dia tak percaya hari kiamat. Ya, dia tak percaya hari kiamat, ada kehidupan selepas mati, dia tak percaya nabi, tak percaya apa? Tak percaya kitab, dia tak percaya. Ya, dia percaya Tuhan, dia percaya. Orang Yahudi beza. Dia percaya kitab, ya, dia percaya sebab tidak takkan diterima kitab Taurat. Ya, kemudian ada kitab Injil. Ya, cuma dia tak iktiraf kitab Quran tu saja. Tak iktiraf tu sebab kedegilan dia. Tapi dia percaya tak kitab? Percaya. Dia percaya tak malaikat? Percaya. Percaya tak nabi? Percaya. Percaya tak Allah? Lagi percaya. Percaya tak ada kehidupan? Sebab tu beza. Ya, cerita rukun iman tu dengan orang Yahudi senang. Tapi cerita rukun iman dengan orang Arab Quraisy payah. Sebab mereka tak terima rukun iman tu. Itulah masalah dia. Jadi kalau Nabi cerita tentang Buraq, mereka tak boleh terima. Pasal mereka tak percaya. Orang Yahudi, mereka sudah tahu Nabi Ibrahim menggunakan Buraq ketika datang daripada Palestin bertemu dengan Hajar. Ya, Hajar di mana? Hajar di Mekah. Perjalanan Mekah pergi Palestin tu 1250 km. Sebulan pergi, sebulan balik, 2 bulan. Sebab itulah Allah bagi Buraq kepada, ya, itu Ibn Katsir sebut dalam kitab ensiklopedia kita. Ya, kelah tadi, kelah Moses tu, ya. Ustaz tak pasti apa ni sistem orang Syiah kita ada tak dapat maklumat. Kalau tak dapat boleh join lah, ada macam-macam. Tanya kawan-kawan yang lain, ya. Cuma tanya adik tadi yang join Quranik tadi, mungkin dia boleh bagi maklumat. Okey tuan-tuan, itu jawapan dia, ya. Macam mana pun tak apalah, ya, jawapan Kak Suharti tak salah. Ya, cuma kita lengkapkan jawapan tu jelah. Okey, ya, apa yang berlaku? Dengan itu musuh menyangka bahawa bantuan tentera Islam telah sampai, sedangkan tak ada tentera sampai pun. Perjalanan daripada Madinah tu nak pergi balik tu pun sebulan perjalanan, nak tunggu sebulan tu berapa lama tuan-tuan? Sahabat yang 3 dah syahid dah. Ya, Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Talib, ya, dan juga siapa tadi? Abdullah bin Rawahah, 3 dah syahid dah. Jadi macam mana nak buat? Ya, Khalid lah menggunakan dia punya kepintaran dia, ya, dan pengalaman dia. Ya. Kemudian, ya, bila nampak macam tentera Islam bantuan telah sampai, maka musuh dah mula rasa takut. Kemudian Khalid melakukan pengunduran sehingga mereka berjaya berundur, ya, daripada Mu'tah. Di sana mereka menentang musuh selama 7 hari ada lagi. Ya, kemudian kedua belah pihak menghentikan serangan kerana orang kafir menyangka bahawa bantuan tentera muslimin sampai. Tidak putus-putus sebenarnya strategi yang digunakan saja. Ya, mereka bimbang muslimin akan membawa mereka ke tengah padang pasir, ya, dan tidak memungkinkan mereka untuk menyelamatkan diri. Dengan itu peperangan berjaya dihentikan. Jadi musuh sendiri ambil keputusan untuk hentikan. Rasulullah SAW telah menceritakan
tentang kematian Zaid, Ja'far bin dan juga Ibnu Rawahah. Tuan-tuan, ya, bagi tuan-tuan yang tak ada buku, ya, ataupun tak pernah dengar cerita ni, tuan-tuan kena tahu, ya, peperangan ni dipanggil Ghazwah. Ya, ada banyak benda tuan-tuan, ya, sebab buku ni pun untuk kita punya sistem nosiah dan lain-lain dah sampai muka surat 280 dah. Ya, mana dah 280 pages kita dah lalui. Ada banyak tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena baca balik lah. Ya, dan Ustaz tak pasti ada semangat tak. Jadi Kak Noraini kata nak baca tu tak berapa rajin. Ya, jadi tuan-tuan boleh dengar balik. Ya, Ustaz yakin PMP menyediakan rakaman, tuan-tuan boleh tengok balik lah, dengar balik. Ya, sambil-sambil ya buat-buat kerja ke apa boleh dengar balik. Memanglah tak solid kita punya pemahaman tak apa. Yang penting kita usaha kan. Sebab yang bagi pandai, yang bagi faham ni Allah, kita usaha saja, ya. Okey, jadi Nabi cerita, ya, macam mana Nabi boleh cerita? Macam mana Haji Megat, macam mana Nabi boleh cerita sedangkan Nabi tak pergi? Nabi tak pergi pun perang ni. Macam mana Nabi cerita tu? Nabi dapat ni lah, dapat ilham daripada Allah. Nabi dapat ilham daripada Allah dalam bentuk macam mana tu? Mungkin dalam wahyu. Dalam mimpi ke apa? Wahyu atau mimpi, wallahualam. Saya tak pasti. Macam slideshow. Macam slideshow ya. Okey, lain pada tu, cuba lagi. Cuba baiki jawapan tu. Nabi dibuka hijabnya untuk nampak, Ustaz. Nabi nampak Melalui live. malaikat. Nabi nampak live. Ya? Dia bukan mimpi, dia bukan tuan-tuan. Nabi nampak live. Ya, sebab Allah buka hijab. Ya, contoh macam kita sekarang, ya. Thailand lawan Malaysia tu di Bangkok, contoh dia, ya, di Thailand malam tadi. Tapi kita duduk di Malaysia, di Kuala Lumpur, kita boleh tengok. Maknanya kita tengok secara live. Nabi dapat tengok secara live. Macam mana Allah buka hijab, ya. Dah tentulah teknologi Allah lagi canggih lah tuan-tuan, ya. Jadi Nabi boleh tengok, sebab tu Nabi boleh cerita satu persatu. Sebab itu peperangan ni walaupun Nabi tak pergi, dipanggil Ghazwah. Ghazwah tuan-tuan. Kerana Ghazwah maknanya Nabi menyaksikan sendiri. Walaupun Nabi tak ketuai, ya, tapi Nabi bagi arahan. Arahan Nabi itu sebelum mereka pergilah. Ya, Nabi tak boleh komunikasi dengan mereka, tak boleh tuan-tuan. Tetapi Nabi boleh nampak, ya, Nabi boleh cerita. Sebab tu nanti Nabi boleh pergi ke rumah isteri Ja'far, balu dia lah. Nabi boleh sampaikan berita sedih, Nabi boleh bagi tahu, Nabi boleh cerita, ya, sedangkan Nabi tak pergi. Ya, jadi kerana Allah buka hijab, bukan mimpi tuan-tuan, ya, bukan mimpi, bukan ilham, bukan. Nabi nampak depan-depan Nabi. Ya, itulah kelebihan Nabi. Ya, yang mungkin nabi-nabi dan rasul yang lain tak dapat tuan-tuan. Ya, silakan. Tuan-tuan apa nak tanya? Ya. Tuan-tuan yang tak mute tu nak tanya soalan ke? Ya. Kita punya Sister Norsiah nak tanya ke? Sebab tengok macam unmute tu. Ya, orang lain silakan, tak apa. Tolong mute. Perempuan jaga gadget masing-masing je, mute kan. Kalau ada bunyi serak-serak tu maknanya maknanya tak mute tu. Mute kan? Ustaz. Ya. Saya nak tanya, tadi Ustaz cakap pasal audience yang macam orang Yahudi, dia memang sangat percaya pada Allah. Betul. Tapi cara dia solat tu kenapa dia macam very puzzle. Dia macam wailing, dia ada wailing wall. Dia kan Ustaz yang tu hari kita pergi kan. Jadi kalau dia betul-betul percaya pada Allah, kenapa dia tak ikut macam kita Muslim ni solat, pergerakan kita sama macam Muslim tu? Kenapa Ustaz? Dia asalnya sama. Nabi Musa solat seperti mana kita. Nabi Isa solat seperti mana kita. Maknanya dia punya rabai lah yang telah mengubah. Ya. Yang buat adjustment tu rabai dia. Sebab mereka lebih percaya rabai. Dia masalah dia. Okey, tak apa, mute kan. Apa ni Puan Norsiah boleh tolong mute tak? Mute gadget. Tuan-tuan tolong Kak Syimah tolong mute kan ni our Norsiah ni. Mungkin dia tak tahu nak mute. Tolong siapa yang Haji Syuaib tolong. Sini. Belajar ni. Okey, Ustaz tak tahu apa yang sedang berlaku, ya, tapi balik Ajan Ustaz tolong mute.
Dia tak dengar ni, ya. Okey, thank you. So balik pada cerita tadi tuan-tuan, ya. Orang Yahudi ni dia beza dengan orang Islam. Pasal orang Islam, ya, dia macam mana pun kitab autentik dia tu masih ada. Quran ni dia tak berubah. Zaman Nabi sampai zaman sekarang sebab Allah jaga. Kitab Taurat, kitab Injil dia tak macam tu. Sebab tu berlaku perubahan, ada tokok tambah. Ya, sebab contoh kan. Orang Kristian sebagai contoh. Pasal apa dia minum arak? Sedangkan arak tu haram. Pasal apa orang Kristian makan babi contoh, ya, sedangkan babi tu haram? Kerana ya, dia punya pendeta-pendeta dia punya padri-padri dia lah yang telah mengubah hukum Allah tu. Itulah beza dia. Sebab tu kalau hukum hakam makan, minum sebagainya pun boleh ubah, ya, sama tak mereka juga boleh mengubah cara sembahyang mereka sama. Jadi maknanya kerana mereka tak ada akses ya kepada agama mereka. Dia tak ada rujukan original source, dia tak ada tuan-tuan. Itulah beza dengan Islam. Islam ni Allah jaga. Ya, Allah jaga. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang telah menurunkan az-zikra Al-Quran dan kami yang jaga Quran tu. Sebab tu kalau ada orang salah baca, imam salah baca je, berduyun belakang akan betul kan. Ya, kalau tuan-tuan pergi sembahyang di Mekah tu macam itulah. Ya, imam salah, tapi imam tak salah lah, susah nak jumpa imam salah. Tapi kalau imam salah aja, berpuluh-puluh orang di belakang tu yang tegur, ya. Kalau tuan-tuan pergi ke UAE, dekat Malaysia ni kat UAE biasa. Sebab UAE tu ada budak Afrika, ada budak Arab dan sebagainya. Imam Melayu. Bila imam salah baca je, oh, berpuluh-puluh kat belakang tu tegur. Ya, jadi maknanya nak bagi tahu Quran ni sangat dijaga. Sebab tu kita tak boleh tukar, ya. Kalau orang tukar cara sembahyang sebagainya, ajaran sesat tu. Tapi dalam kalangan orang Yahudi Nasrani yang dapat kitab Taurat dan Injil, perkara tu tidak berlaku. Ya. Sebab tu kalau tuan-tuan biasa dengar Dr. Zakir Naik punya ceramah, ya. Apa Dr. Zakir Naik selalu kata? Dia kata go back to your literature, go back to your book, go back to your sacred book. Ya, untuk orang Hindu tengok balik Weda cakap apa. Untuk orang Kristian tengok balik, ya, apa ni Injil cakap apa. Untuk orang Yahudi tengok balik apa Taurat kata. Walaupun Taurat Injil tu dah corrupted lah kan. Sebab apa dia selalu cakap macam tu? Sebab orang Yahudi, orang Kristian, orang Hindu lebih percaya kepada padri dia. Lebih percaya kepada Tok Sami dia. Ya. Macam orang Islam, kalau ustaz salah cakap, tuan-tuan boleh tegur. Tuan-tuan boleh rujuk balik. Ustaz cakap tadi surah Al-Baqarah ayat 6 contoh. Ya, tuan-tuan boleh rujuk, ustaz ni salah. Tuan-tuan boleh betulkan. Ya. Orang Yahudi macam tu, dia tak ada akses tuan-tuan. Dia tak ada akses sebab bahasa Hebrew Taurat tu dengan bahasa Hebrew yang digunakan oleh orang Yahudi sekarang adalah dua bahasa yang berbeza. Dia ada persamaan tapi banyak yang berbeza. Sebab tu dia tak ada akses. Macam kita tak ada masalah tuan-tuan, ya. Orang Melayu pandai cakap Arab, orang Melayu ada akses, boleh baca kitab, boleh baca tafsir sebagainya. Kalau ustaz yang mengajar tu walaupun ustaz tu orang Arab, dia boleh tegur. Ya. Dalam agama Nasrani dan juga Yahudi tak ada benda tu tak berlaku. Tu yang beza tu. Jadi mereka boleh tukar dan mereka tak peduli pun. Ya, sebab mereka simplify kan solat mereka. Itulah jawapan dia tuan-tuan. Okey, ya, ada soalan chat tadi. Tolong baca apa cerita dekat chat tadi tuan-tuan, tolong. Tentang apa tadi soalan dia? Ustaz, tu saya yang bertanya. Okey, silakan. Saya pernah ditanya oleh seorang muslimah yang liberal. Kalau dikatakan Taurat, Zabur dan Injil tu adalah daripada Allah, kenapa Allah tak pelihara sebagaimana dia pelihara Al-Quran? Macam mana jawab? Bagus soalan tu. Sangat bagus soalan tu. Cerdik soalan tu, ya. Walaupun datang pada orang liberal. Ya. Sebab apa, ya? Jadi memang ada ruang perbincangan yang dibawa oleh para ulama lah, ya. Jawapannya mudah aja. Kalau Taurat kalau Taurat tu dijaga oleh Allah, dia tidak diselewengkan, ya, maka tak datanglah Injil. Ya, betul. Bila Injil tidak diselewengkan, tak datanglah Quran. Ya, sebab Allah nak buat agama yang terjaga tu satu-satunya adalah agama Islam dan nabi yang tidak pernah berbohong, yang kitabnya tidak pernah diubah dan tak boleh diubah adalah Quran. Sebab memang Allah nak buat macam tu. Jadi kalau Allah tak buat macam tu, Taurat tu masih betul. Injil tu masih betul. Ya. Sedangkan Injil dan Taurat dia tidak sesempurna seperti mana Quran.
Jadi Allah yang nak buat macam tu, ya. Rahsia di sebalik itu mungkin adalah, ya, hanya Allah yang tahulah. Tapi secara umum memang Allah purposely buat macam tu. Ya, jadi maknanya memang Allah nak supaya orang tahu kitab Taurat dan Injil tu sampai satu masa dia expired. Dia ada expiry date. Quran tak ada expiry date. Ya, macam kita kata makanan contohnya, Ustaz bagi contoh lain lah, makanan dalam tin sebagai contoh, ya, canned food contoh kan, ada expiry date dia. Ya, tapi kalau madu ada expiry date tak? Ya, sedangkan kita kata semua makanan, semua minuman, semua bahan ni ada expiry date. Ya, jadi secara umum madu tak ada expiry date. Ya, sehinggalah kalau masuk sesuatu yang menyebabkan berubah rasa, berubah keadaan dia, tu lain lah. Ya, being oxidized ke apa kan, tu lain cerita lah. Tapi secara umum dia tak ada expiry date. Ya, tapi pasal apa makanan yang ada expiry date? Macam mana kita nak jawab? Ya, jawapannya sama juga. Ya, kerana memang Allah nak supaya Quran saja yang terjaga. Ya, sebab kalau tidak, tak perlulah Allah utus Nabi Muhammad SAW kalau Taurat dan Injil masih terjaga. Tak ada tujuan lah. Ya. I think that would be a better answer, right, Ustaz? Sebab kalau tengok the fitrah lah kan of all the rasul, all the nabi, dia mesti ada penyelewengan ataupun the corruption lah of the people supposed to take care. Maknanya kita tak honest kan, Ustaz? Then but because Allah dah promise that Nabi Muhammad SAW will be the last, so it has to be taken care of lah by Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul. And then yang macam all the other prophets, dia dah ada corruption by the people, and then Allah nak tahu sebesar mana manusia akan taat kepada Allah lah kan, Ustaz. Betul. I think that's right, Ustaz. Tunggulah. Ya, terima kasih. Ya, sebab Allah nak bagi tahu, ya, kalau tidak orang Yahudi akan merasa mereka the chosen people aja lah. Ya, that's right. Pasal Taurat, Injil semua dalam diturunkan kepada Nabi Bani Israel. Ya, tetapi satu perkara yang mengejutkan, ya, tiba-tiba Nabi akhir zaman bukan daripada Bani Israel. Macam tadi Kak Suarti kata, ya, sanggup tak Bani Israel patuh kepada Nabi yang bukan Bani Israel? Ya, itulah isu dia. Ya, dia ada hikmah yang besar. Okey tuan-tuan, kita cuba habiskan. Terima kasih, ya, soalan dan juga jawapan. Rasulullah mengalirkan air mata tadi, ya. Jadi Nabi dapat melihat apa yang sedang berlaku sehingga Nabi boleh cerita balik. Kemudian baginda berkata, sehinggalah panji tersebut diambil dari salah seorang daripada pedang Allah. Pedang Allah tu Saifullah adalah siapa tuan-tuan? Ya, adalah Khalid bin Al-Walid. Ya, kita tahu, ya, beliau tidak disebut oleh Nabi tapi disebut kemudian. Nabi tak kata kalau Abdullah bin Rawahah meninggal syahid maka ganti Khalid. Nabi tak kata. Maknanya Nabi nak bagi peluang pada orang Islam untuk bersepakat dan memilih, dapat pahala memilih ketua pula tuan-tuan. Ya. Jadi Allah bagi kemenangan. Seorang lelaki datang menemui Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, isteri Ja'far menangis." Ya, baginda mengarahkannya supaya melarang mereka daripada menangis. Lelaki tersebut pergi dan datang semula lalu berkata, "Aku telah melarang mereka," tapi mereka tetap menangis. Rasulullah mengarahkan supaya melarang mereka sekali lagi. Lelaki tersebut pergi kemudian datang semula. "Demi Allah kami tidak mampu menghalang mereka." Rasulullah berkata, "Sumbatlah mulut mereka dengan tanah." Ya, jadi nampak macam kasar lah tuan-tuan. Sebenarnya bukan menangis, ya, sebab dalam konteks yang lain, ya, kita tengok ketika nanti Nabi kematian anaknya Ibrahim, ya, sebelum umur 2 tahun. Nabi kematian Khadijah, Nabi kematian Hamzah bin Abdul Muttalib. Memang banyak riwayat yang menyebut Nabi menangis. Ya, sama ada mengalirkan air mata ataupun nampak kesedihan pada Nabi. Adakah menangis itu tak boleh? Tak, tuan-tuan, menangis boleh, ya. Jadi mungkin ni dari segi terjemahan lah. Ya, jadi sebenarnya bukan menangis. Yang dilarang adalah meratap, meraung. Ya, sebab orang Arab, ya, especially orang perempuan memang terkenal dengan emosi mereka. Sebab itu ketika Hamzah dibunuh dalam perang Uhud, kita dah baca, adik Hamzah, Sofiyah binti Abdul Muttalib, datang nak tengok. Nabi tak benar kan? Nabi kata Az-Zubair ni anak pada Sofiyah. Larang, tahan mak dia daripada tengok. Tapi Sofiyah bagi tahu Nabi dia boleh bertahan. Maknanya bukan macam zaman dulu lagi. Dia boleh kontrol emosi dia, tapi dia nak tengok sebab abang dia, Hamzah tu abang dia, abang kandung dia. Jadi Nabi benarkan. Itu pun dengan apa kita panggil, ya, dengan ditemani oleh anak dia Az-Zubair bin Al-Awwam. Ya, jadi maksudnya sekadar menangis tak jadi masalah tuan-tuan. Nanti tuan-tuan kata tak boleh langsung. Ya, sampai ke peringkat
sumbat mulut mereka dengan tanah. Ya, jadi ini menunjukkan bukan sekadar menangis, tetapi meraung, ya, dan juga meratap. Itu yang tidak dibenarkan. Apabila tentera Islam sampai di Madinah, Muslimin menyambut mereka dengan mengatakan, wahai tentera yang melarikan diri. Sahabat Nabi sendiri yang kata macam itu, tuan-tuan. Ya, sebab mereka dianggap sebagai melarikan diri daripada perang. Mendengar kata-kata tersebut, Nabi telah menjawab bagi pihak tentera yang baru pulang. Malah mereka adalah tentera yang menyerang. Muslimin yang tinggal di Madinah menyangka bahawa pengunduran tentera yang dibuat oleh Khalid tadi adalah bermakna kekalahan, tak kalah. Ya, tetapi Rasulullah melihat apa yang dilakukan itu adalah tipu helah dalam peperangan yang dibuat oleh Khalid, dan baginda memuji Khalid kerana kepintaran dia. Ya, selesailah tuan-tuan. Ya, jadi apa kita panggil? Okeylah, ya, itu yang boleh kita baca pada hari ini, ya. Ya. Nak tanya, the satu ada the event ni macam Sariyah Ghalib dengan Sariyah Ka'ab dengan peperangan Mut'ah ni. Mention that the one after another ke? Bulan tu berbeza. Ya, kalau kita tengok tadi ada Safar, ada Rabiul Awal, ya. Yang Mu'tah tadi Jamadil Awal. Maknanya hampir one after another lah, sebab tapi kalau Rabiul Awal sebab bulan pertama Safar, bulan pertama Muharram. Bulan kedua tadi Safar kan? Safar ada. Rabiul Awal ada, tapi Rabiul Akhir tak ada, ya. Jadi mana antara Sariyah Ka'ab dengan Mu'tah tu ada satu bulan yang tak ada perang. Ya, tapi of course one after another lah, sebab kitab sirah dia akan susun ikut sekuen dia. Okay. Pasti, ya. Okey tuan-tuan, ya, kita stop di sini. Terima kasih pada PMP dan semua soalan tuan-tuan. Yang belum dapat buku sila belilah. Ya, warna Ustaz tak pasti, yang terbaru mungkin ada warna lain, ya. Tapi yang warna Ustaz ni warna hijau lah. Ya, ni warna hijau. Ya, kalau sama warna samalah tu, ya. Pergi Google Image je tuan-tuan. Google klik image, tulis aja Kitab Nurul Yakin, dia akan keluar. Sebab buku lama warna kuning. Ya, ni buku baru memang warna hijau, ya. Kalau tak dapat nanti boleh hubungi PMP, mungkin PMP boleh bantu. Sekadar tu, terima kasih, ya, atas perhatian tuan-tuan, ya. Dan terima kasih juga kepada organizer kita, pihak PMP, Haji Hashimah dan juga Haji Shoaib. Mudah-mudahan kita bertemu 2 minggu daripada sekarang. Hari Rabu, ya. Rabu yang kedua ni minggu ni, dan Rabu yang keempat insya-Allah. Melainkan kalau kita ada kekangan tu kita ubahlah mungkin. Tapi kalau tidak, kekalah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Ya, terima kasih sama-sama. Ustaz dan Sama-sama. Wa antum. Terima kasih.